Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks matematik KSSM tingkatan 4, iaitu latihan praktis kendiri 6.2D pada muka surat 175. Okey, mari kita mula. Soalan 1. Nyatakan 3 ketaksamaan linear yang mentakrifkan rantau berlorek dalam setiap rajah berikut. Soalan A. Persamaan yang pertama adalah yang ini. Didapati bahawa rantau berlorek terletak di bahagian bawah garis lurus dan ianya dilukis dengan garis sempang. Oleh itu, simbol yang perlu digunakan adalah kurang daripada. Maka ketaksamaan yang pertama adalah y kurang daripada x tambah 4. Dalam gambar rajah, garis yang kedua adalah pada paksi X ini. Dan didapati bahawa rantau berlorek terletak di bahagian atas paksi X, maka persamaan bagi paksi X adalah y sama dengan sifar. Jadi ketaksamaan yang terlibat adalah y lebih atau sama dengan sifar. Garis ketiga yang terlibat di sini adalah paksi y ini, di mana persamaan pada paksi y ini adalah x sama dengan sifar. Dan didapati bahawa rantau berlorek terletak di bahagian kiri paksi y, maka ketaksamaan yang terlibat adalah x kurang atau sama dengan sifar. Untuk gambar rajah B, kita rujuk garis yang pertama ini, persamaannya, dan didapati bahawa rantau yang berlorek terletak di bahagian atas garis. Ianya dilukis dengan garis sempang. Jadi simbol yang diguna pakai adalah lebih besar daripada. Maka ini adalah ketaksamaan yang pertama. Bagi garis lurus yang kedua ini, didapati bahawa rantau berlorek itu terletak di bahagian atas garis lurus dan dilukis dengan garis sempang. Maka kita gunakan simbol lebih besar. Jadi ini adalah ketaksamaan yang kedua. Garis ketiga yang terlibat dalam rantau tersebut adalah paksi X itu sendiri, di mana persamaannya adalah y sama dengan sifar. Dan rantau berlorek adalah terletak di sebelah bawah paksi X. Maka ketaksamaan yang terlibat adalah y kurang atau sama dengan sifar. Untuk gambar rajah C, kita mula dengan garis ini. Didapati bahawa rantau yang berlorek itu terletak di sebelah bawah garis lurus dan ianya dilukis dengan garis padu, maka simbol yang kita gunakan adalah kurang sebab dia di bawah dan ada tanda sama dengan di sebelah bawah sebab ia dilukis dengan garis padu. Maka ini adalah ketaksamaan yang pertama. Untuk garis yang kedua atau persamaan yang kedua ini, didapati bahawa rantau yang berlorek itu terletak di sebelah atas garis lurus dan garis itu dilukis dengan garis sempang. Maka kita gunakan simbol lebih besar. Jadi ini adalah ketaksamaan yang kedua. Kemudian garis lurus yang ketiga atau persamaannya adalah yang ini, dan rantau yang berlorek itu berada di sebelah kiri garis lurus tersebut dan ianya dilukis dengan garis padu. Maka simbol yang digunakan pakai adalah kurang atau sama dengan. Jadi ini adalah ketaksamaan yang ketiga. Soalan 2. Tulis ketaksamaan yang memuaskan rantau berlorek yang diberikan. Soalan A. Ini adalah gambar rajah untuk soalan A dan yang ini adalah senarai rumus yang kita kena gunakan untuk mencari persamaan garis lurus. Jadi mula-mula kita cari persamaan untuk garis lurus ini, di mana koordinat yang kita gunakan adalah negatif 42 dan juga koordinat asalan ini, sifar, sifar. Andaikan ini adalah koordinat x2, y2, dan yang ini adalah x1, y1. Kita gantikan ke dalam rumus keturunan ini. Maka M akan sama dengan 2 tolak sifar bahagi dengan negatif 4 tolak sifar. Jawapannya M akan sama dengan negatif 1/2. Dan kita tahu bahawa nilai pintasan Y itu adalah C. Merujuk kepada gambar rajah, garis itu memotong paksi Y pada nilai asalan di sini, di mana Y sama dengan sifar. Jadi, ini bermaksud nilai C adalah sama dengan sifar. Kemudian kita gantikan nilai M yang kita dapat dan nilai C itu ke dalam persamaan umum garis lurus. Gantikan M dengan negatif 1/2, gantikan C dengan sifar, maka kita akan dapat persamaannya adalah y sama dengan negatif 1/2 x. Dengan merujuk kepada gambar rajah, rantau yang berlorek itu terletak di sebelah bawah garis lurus tersebut dan ianya dilukis dengan garis padu. Jadi simbol ketaksamaan yang kita gunakan adalah kurang atau sama dengan di sini. Ketaksamaan yang akan terhasil adalah y kurang atau sama dengan negatif 1/2 x. Untuk persamaan yang kedua, kita merujuk kepada garis lurus yang ini. Didapati bahawa garis itu adalah selari dengan paksi Y. Maka persamaannya adalah sama dengan X sama dengan negatif 4. Dengan merujuk kepada rantau berlorek tersebut, ianya adalah terletak di sebelah kanan garis sempang itu. Maka Ini bermaksud simbol yang kita gunakan adalah lebih besar dan ianya adalah garis sempang, tidak ada tanda sama dengan di bawah simbol ketaksamaan. Jadi ketaksamaan yang kedua adalah X lebih besar daripada negatif 4.
Persamaan yang ketiga yang terlibat dalam gambar rajah tersebut sebenarnya adalah paksi X itu sendiri, di mana persamaan garis lurus untuk paksi X itu adalah Y sama dengan sifar. Dan didapati bahawa rantau berlorek itu berada di sebelah atas paksi X. Maka ketaksamaan yang terlibat adalah Y lebih besar ataupun sama dengan sifar. Inilah 3 ketaksamaan linear yang terlibat. Soalan B, sebelah ni adalah gambar rajah untuk soalan B dan ini adalah senarai rumus yang akan kita gunakan untuk mencari persamaan garis lurus. Untuk persamaan yang pertama, kita merujuk kepada garisan ini. Di sini kita gunakan rumus yang kedua ini di mana M sama dengan negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Dalam gambar rajah, pintasan Y-nya adalah 4, pintasan X-nya adalah negatif 2. Maka kita gantikan dalam rumus dia akan menjadi negatif 4 per negatif 2. Jawapan M adalah 2. Merujuk gambar rajah juga, pintasan Y-nya iaitu nilai C adalah pada nilai 4 ini. Y sama dengan 4 ini. Maka C adalah sama dengan 4. Kita gantikan nilai ini, M dengan C ini ke dalam rumus persamaan garis lurus. Kita akan dapat Y sama dengan 2X tambah 4. Didapati bahawa rantau berlorek adalah terletak di sebelah bawah garis tersebut dan ianya dilukis dengan garis padu. Maka simbol yang digunakan adalah kurang atau sama dengan. Jadi ketaksamaan yang pertama adalah Y kurang atau sama dengan 2X tambah 4. Untuk persamaan yang kedua, kita rujuk kepada garis ini. Untuk mendapatkan nilai kecerunannya, kita dapatkan pintasan Y-nya iaitu 4 ini dan juga pintasan X-nya nilai 3 ini. Kita gantikan ke dalam rumus. Ia akan menjadi negatif 4 per 3. Dan pintasan Y-nya juga adalah pada tempat yang sama, iaitu 4 ini. So, C akan sama dengan 4. Dua-dua nilai M dengan C ini kita gantikan ke dalam rumus ini. Maka persamaan yang kita dapat adalah Y sama dengan negatif 4 per 3X tambah 4. Didapati bahawa rantau berlorek terletak di sebelah bawah garis tersebut. Dan garis itu adalah dilukis dengan garis padu. Maka simbol yang digunakan adalah kurang atau sama dengan. Ketaksamaan yang kedua akan menjadi Y kurang atau sama dengan negatif 4 per 3X tambah 4. Garis yang ketiga terlibat dalam rantau berlorek tersebut adalah paksi X itu sendiri. Maka persamaan untuk paksi X adalah Y sama dengan sifar. Rantau yang berlorek itu terletak di sebelah atas paksi X. Maksudnya, simbol yang kita guna adalah lebih besar atau sama dengan. Iaitu ketaksamaan yang ketiga adalah Y lebih besar atau sama dengan sifar. Soalan C. Ini adalah gambar rajah yang terlibat. Bila kita rujuk gambar rajah ini, didapati bahawa rantau berlorek itu adalah dikelilingi oleh 4 garisan. Iaitu sebelah ini dengan ini. Maksudnya kita kena cari 4 ketaksamaan. Untuk persamaan yang pertama, kita akan rujuk garisan ini. Kita carikan nilai M dengan gantikan nilai pintasan Y negatif 1 dan juga pintasan X-nya 1 ke dalam rumus. Maka nilai M yang kita dapat adalah 1. Pintasan Y-nya adalah di sini. Maka nilainya adalah sama dengan negatif 1. Gantikan nilai-nilai M dengan C ini ke dalam rumus ini. Kita akan dapat Y sama dengan 1 darab X tambah negatif 1. Ringkaskan menjadi Y sama dengan X tolak 1. Untuk garis ini, rantau berlorek adalah terletak di sebelah bawah garis tersebut dan garis adalah dilukis dengan garis padu. Maksudnya, simbol ketaksamaan yang kita guna adalah kurang atau sama dengan. Maka ini adalah ketaksamaan yang pertama. Kemudian kita cari persamaan yang kedua, iaitu merujuk kepada garisan yang ini. Di sini pintasan Y-nya adalah negatif 2, pintasan X-nya adalah 3. Kita gantikan dalam rumus kecerunan, kita akan dapat nilai M adalah 2 per 3. Dan pintasan Y-nya iaitu nilai C adalah sama dengan negatif 2 di sini. Gantikan nilai M dengan nilai C yang kita dapat ke dalam persamaan umum ini, maka kita akan dapat bahagian ini. Ringkaskan, ia akan menjadi Y sama dengan 2 per 3X tolak 2. Bila kita rujuk balik gambar rajah, rantau berlorek itu terletak di sebelah atas garis tersebut dan garis dilukis dengan garis padu. Maka simbol adalah lebih besar ataupun sama dengan. Ini adalah ketaksamaan yang kedua ini. Kemudian, untuk garis sebelah ini, ianya adalah merujuk kepada paksi X. Persamaan bagi paksi X adalah Y sama dengan sifar. Disebabkan rantau berlorek terletak di sebelah bawah paksi X, maka ketaksamaannya adalah Y kurang atau sama dengan sifar. Garis yang keempat yang terlibat dalam rantau berlorek itu adalah garis ini, yaitu paksi Y itu sendiri. Persamaan bagi paksi Y adalah X sama dengan sifar. Rantau berlorek adalah terletak di sebelah kanan paksi Y. Maka, simbol ketaksamaan adalah lebih besar ataupun sama dengan.
Ini adalah ketaksamaan yang keempat bagi rantau berlorek. Soalan 3. Encik Timothy ingin membeli X biji donat dan Y biji karipap untuk didermakan kepada pihak sekolah bersempena dengan sambutan hari kantin. Jumlah kedua-dua jenis kuih tersebut selebih-lebihnya 150 biji dan bilangan donat adalah sekurang-kurangnya 2 kali ganda bilangan karipap. Soalan A. Tulis dua ketaksamaan linear selain X lebih besar atau sama dengan sifar dan Y lebih besar atau sama dengan sifar yang mewakili syarat-syarat pembelian kuih oleh Encik Timothy. Diberi dalam soalan, bilangan donat diwakili dengan huruf X. Bilangan karipap diwakili dengan huruf Y. Syarat-syarat yang diberikan adalah jumlah kedua-dua jenis kuih tersebut selebih-lebihnya 150 biji. Jumlah kedua-dua jenis kuih maksudnya X ditambah dengan Y. Selebih-lebihnya 150 biji bermaksudnya paling lebih. Tidak boleh melebihi nilai ini lagi. So, simbolnya adalah kurang daripada atau sama dengan 150. Inilah ketaksamaan yang pertama. Untuk syarat yang kedua, bilangan donat adalah sekurang-kurangnya 2 kali ganda bilangan karipap. Bilangan donat adalah X. 2 kali ganda bilangan karipap, maksudnya 2 kali Y. Keyword di sini adalah sekurang-kurangnya, maksudnya paling kurang, boleh lebih. So, simbol yang terlibat adalah lebih besar atau sama dengan. Ini adalah ketaksamaan yang kedua. Tetapi, biasanya Y perlu dijadikan sebagai perkara rumus supaya rantau ketaksamaan dapat ditandakan dengan betul. Jadi, kita anggap kita baca dari kanan ke kiri. So, dia akan menjadi 2Y kurang atau sama dengan X. Soalan B. Lukis dan lorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear di atas. Dengan merujuk kepada ketaksamaan linear yang pertama tadi, kita tukarkannya ke dalam bentuk persamaan linear. Dan seperti biasa, kita benarkan jadual nilai supaya kita boleh plotkan dan lukis garis lurus yang terlibat, iaitu garis yang ini. Untuk ketaksamaan yang kedua, sama juga, kita tukarkan ke dalam bentuk persamaan linear. Kemudian bina jadual nilai. Seterusnya, kita akan dapat plotkan titik dan lukiskan garis yang kedua ini. Kemudian kita boleh lorek rantau yang terlibat. Sebelum itu, perhatikan dia ada dua lagi ketaksamaan linear yang sedia ada dalam soalan. So, ini sebenarnya merujuk kepada paksi Y ini, di mana persamaannya adalah X sama dengan sifar, dan paksi X ini Y sama dengan sifar. Untuk syarat yang pertama ini, X lebih besar atau sama dengan sifar, maksudnya kita nak sebelah kanan paksi Y. Untuk ini, kita tandakan rantau yang terlibat dengan huruf A. Untuk ketaksamaan yang kedua, iaitu Y lebih besar atau sama dengan sifar, ia merujuk kepada paksi X itu. Tandanya adalah lebih besar dan sama dengan, maksudnya kita nak rantau di sebelah atas. Kita tandakan rantau tersebut dengan huruf B, iaitu sebelah atas paksi X. Bagi ketaksamaan yang telah kita buat tadi, yaitu yang ini, simbolnya adalah kurang atau sama dengan, maksudnya kita nak rantau di sebelah bawah garis tersebut. Kita tandakan rantau tersebut dengan huruf C. Akhir sekali, untuk ketaksamaan yang ini, simbolnya adalah kurang daripada atau sama dengan, maksudnya kita nak rantau di sebelah bawah garis ini, kita tandakannya dengan huruf D. Akhir sekali, kita perhatikan rantau mana yang mengandungi keempat-empat huruf tersebut. Jadi rantau itulah adalah rantau yang kita kena lorekkan. So, jawapannya adalah pada bahagian ini. Kita padamkan huruf-huruf terlibat, lepas tu kita lorekkan rantau yang kita nak. Inilah jawapannya. Soalan C. Daripada graf, tentukan soalan 1, bilangan maksimum karipap yang dibeli. Bilangan karipap adalah merujuk kepada paksi Y ini. Maksudnya semakin ke bawah paksi Y, itu adalah bilangan yang minimum, iaitu bermula dengan sifar. Semakin ke atas, bermaksud bilangan karipap itu semakin meningkat. Tapi jawapan yang kita nak adalah kawasan dalam rantau berlorek ini. So, perhatikan titik paling tinggi untuk koordinat Y adalah di sini. Maka jawapannya adalah sama dengan 50. Soalan C2, bilangan minimum dan maksimum donat boleh dibeli jika Encik Timothy membeli 25 biji karipap. Dalam soalan, telah diberikan bahawa bilangan karipap iaitu Y adalah sama dengan 25. So, kita rujuk paksi untuk karipap, cari nilai Y sama dengan 25. Sekarang kita nak cari pasangan nilai X-nya, bilangan donat yang sepatutnya. Jadi kita buat garis sempang secara melintang ke arah kanan. Perhatikan rantau berlorek di sini. Tempat garis sempang itu menyentuh rantau berlorek yang paling awal adalah pada bahagian ini dan paling hujung adalah di sini. Ini bermaksud kalau bilangan karipap adalah 25 biji,
Bilangan minimum donat adalah 50, bilangan maksimum donat adalah 125 ini. Soalan 4. Puan Kiran Kaur perlu membeli kain langsir untuk rumah baharunya. Beliau membeli X meter kain langsir bercorak bunga dan Y meter kain langsir bercorak abstrak. Jumlah panjang kedua-dua jenis langsir ialah tidak melebihi 120 meter. Panjang kain langsir bercorak abstrak ialah sekurang-kurangnya 1/3 daripada panjang kain langsir bercorak bunga. Soalan A. Tulis dua ketaksamaan linear selain X lebih besar atau sama dengan sifar dan Y lebih besar atau sama dengan sifar yang mewakili syarat-syarat pembelian kain langsir oleh Puan Kiran Kaur. Diberi dalam soalan, panjang kain bercorak bunga diwakili dengan X, panjang kain bercorak abstrak diwakili dengan Y. Syarat yang diberikan adalah jumlah panjang kedua-dua jenis langsir adalah tidak melebihi 120 meter. Maksudnya panjang bagi kain bunga X tambah dengan panjang kain abstrak Y tidak melebihi, maksudnya tidak boleh lebih. Jadi simbolnya adalah kurang atau sama dengan 120. Ini adalah ketaksamaan yang pertama. Syarat yang kedua, panjang kain langsir bercorak abstrak ialah sekurang-kurangnya 1/3 daripada panjang kain langsir bunga. So, abstrak kita wakilkan dengan huruf Y, 1/3 kali kain bercorak bunga. Maksudnya 1/3 kali X. Keyword di sini adalah sekurang-kurangnya, maksudnya paling kurang, iaitu kita kena gunakan simbol ketaksamaan lebih besar ataupun sama dengan. Ini adalah ketaksamaan yang kedua. Soalan B, lukis dan lorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear di atas. Untuk ketaksamaan yang pertama tadi, kita tukarkan ke dalam bentuk linear dahulu. Kemudian kita bina jadual nilai seperti biasa dan kita akan dapat plotkan titik tersebut di atas sata kata sen dan lukiskan garis yang terlibat, iaitu yang ini. Kemudian untuk ketaksamaan yang kedua, kita tukarkan ke dalam bentuk persamaan linear dan bina jadual nilainya. Kita plotkan titik dan lukis garis lurus yang terlibat. Ini adalah garis lurus yang terlibat. Perhatikan kedua-dua garis itu dilukis dengan garis padu disebabkan tanda di sini ada tanda sama dengan. Kemudian kita nak lorekkan rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear yang diberikan. Selain daripada dua yang kita buat, ini adalah yang telah diberikan dalam soalan, iaitu X lebih besar ataupun sama dengan sifar, di mana ia adalah merujuk kepada paksi Y ini. Tandanya adalah lebih besar ataupun sama dengan. Maksudnya kita nak rantau di sebelah kanan paksi Y. Kita labelkannya dengan huruf A. Ketaksamaan kedua yang diberikan dalam soalan adalah Y lebih besar ataupun sama dengan sifar. Ia merujuk kepada paksi X itu sendiri. Simbolnya adalah lebih besar atau sama dengan, maksudnya kita nak rantau di sebelah atas paksi X. Labelkan rantau tersebut dengan huruf B. Merujuk kepada ketaksamaan yang kita buat, simbol yang terlibat adalah kurang atau sama dengan. Maksudnya kita nak rantau di sebelah bawah garis ini. Kita labelkannya dengan huruf C. Untuk ketaksamaan yang terakhir, simbol yang terlibat adalah lebih besar atau sama dengan. Maksudnya kita nak rantau di sebelah atas garis tersebut, kita label dengan huruf D. Sekarang kita cuba lihat rantau mana yang terdapat 4 jenis huruf A, B, C, D, iaitu di sini. Maka kita rorekkan rantau tersebut. Kita padamkan huruf-huruf yang telah kita tulis dahulu. Kita lorekkan rantau yang kita nak. Inilah jawapannya. Soalan C. Daripada graf, tentukan panjang maksimum dalam meter kain bercorak bunga yang diberi. Kain bercorak bunga merujuk kepada nilai X. Jadi, merujuk kepada kawasan berlorek di sini, semakin ke kanan, nilai X adalah semakin meningkat. Maksudnya kita kena lihat mana titik yang paling jauh ke kanan. So, di sini kita nampak dalam rantau berlorek, titik ini adalah yang paling ke kanan. Maka nilai ini sebenarnya akan sama dengan 90. Jawapannya adalah 90 meter. Soalan D. Puan Kiran Kaur membeli 60 meter kain bercorak abstrak dan 80 meter kain bercorak bunga. Adakah pembelian di atas memuaskan sistem ketaksamaan linear yang anda bina? Berikan justifikasi anda. Diberi dalam soalan, nilai Y adalah 60, nilai X adalah 80. Ini sebenarnya memberikan kita koordinat 80-60. So, kita plotkan titik ini pada sata kata sen yang telah kita bina. Jawapannya adalah tidak. Kenapa? Sebab titik 80-60 itu berada di luar rantau berlorek. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.